Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Rizatuddin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 15 November 2022. Proses pengundian awal bagi pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Pugaya Sabah berjalan lancar hari ini. Setakat pukul 2 petang, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi bagi proses pengundian awal hari ini mencapai 85%. Ketua Polis Negara Akril Sani Abdullah Sani berkata pengundian awal yang dijalankan di seluruh negara melibatkan 578 pusat mengundi dan 970 saluran. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Ikmaruddin Ishak dalam kenyataannya berkata seramai 224,828 pengundi menjadi kumpulan pertama mengundi dan jumlah itu terdiri daripada 117,473 anggota tentera dan pasangan serta 107,355 anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan ARM PGA. Ujarnya semua peti undi akan disimpan di lokap Balai Polis dan pengiraan kertas undi akan dijalankan pada hari pengundian Sabtu ini bermula pukul 4 petang di Balai Pengiraan Undi yang ditetapkan SPR dan disaksikan oleh ejen calon masing-masing. Keputusan sama ada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan bergabung selepas PRU15 bagi membentuk kerajaan hanya boleh diputuskan Majlis Tertinggi Parti dan bukannya mana-mana individu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengulas kenyataan Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan semalam yang menyatakan keyakinan bahawa kedua-dua parti itu akan bergabung selepas PRU15. Beliau berkata keputusan untuk bergabung atau tidak hanya akan difikirkan selepas PRU15 selesai. Ismail Sabri berkata apa yang pasti partinya akan mewujudkan gabungan bersama parti dari Sabah dan Sarawak yang bakal menjadi sebahagian kerajaan persekutuan. Semalam Taqiyuddin mengatakan bahawa PN yakin dapat membentuk kerajaan hasil gabungan dengan parti lain terutamanya BN selepas PRU15. Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan berkata kenyataannya berhubung Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional BN dapat bergabung membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15 diambil di luar konteks. Katanya sebarang kenyataan berhubung kerjasama dengan BN tidak berbangkit dan tajuk laporan media juga mengelirukan pengundi. Beliau berkata mesej yang cuba disampaikan dalam ceramah di Kampung Kubang Kiat, Kota Baru semalam ialah keyakinan beliau bahawa PN dapat membentuk kerajaan bersendirian dan Perdana Menteri daripada gabungan itu. Dalam kenyataan sama, Taqiyuddin memberitahu pihaknya percaya rakyat akan lebih yakin dengan tema PN iaitu prihatin, bersih dan stabil. Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menyanggah kenyataan Taqiyuddin berhubung kerjasama parti gabungan itu bersama BN. Seorang peniaga mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Seremban hari ini atas pertuduhan menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah terhadap wartawan sebuah portal berita Jumaat lalu. Tertuduh S. Subramaniam didakwa dengan sengaja menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah terhadap mangsa seorang lelaki berusia 24 tahun. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 352 Kanun Keseksaan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya. Sebelum ini, media melaporkan sekumpulan wartawan sebuah portal berita yang sedang membuat liputan pilihan raya telah diugut oleh dua lelaki dalam keadaan mabuk di sebuah restoran di Taman Seremban Jaya Jumaat lalu. Dalam kejadian pada pukul 7 malam itu, mereka diugut supaya tidak membuat liputan media di situ sebelum salah seorang daripada wartawan telah ditolak dibaling gelas, botol arak dan kasut. Sebuah truk tentera membawa 24 orang anggota tentera ke pusat pengundian awal di Pusasda Port Dickson terbabit naas di kilometer 13 Jalan Cengkau Pilin, Durian Daun pagi tadi. Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintendent Hazri Muhammad berkata kemalangan berkenaan membabitkan lori Regimen 11 Kor Armor Diraja Gemas yang terbalik di lokasi kemalangan. 8 anggota mengalami kecederaan di tempat kejadian dan dikejarkan ke hospital berhampiran bagi rawatan lanjut.
Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Penolong Penguasa Bomba Ahmad Hafiz Mak Junoh berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 11.47 pagi. Bagaimanapun, punca kejadian masih disiasat. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmos Online. 3 sekeluarga berdepan detik cemas tanah runtuh mengenai bahagian belakang rumah banglo 5 tingkat di Taman Halaman Ampang Jaya awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.26 pagi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati tanah dan batu dari cerun bukit menimpa dan merobohkan dinding dapur rumah mangsa di tingkat 1 dan bilik tidur di tingkat 2. Komander operasi turut membuat pemeriksaan di semua tingkat dan bilik selain melakukan pergerakan tanah selain memasang penghadang. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan. Suspek insiden pengeboman di Istanbul, Turki mengaku meletukkan bom dalam serangan itu yang mengorbankan 6 nyawa. Sebuah video menunjukkan detik wanita berkenaan, Alham Al-Bashir, diberkas dan digari selepas polis menyerbu pangsa purinya. Beberapa rakaman sistem televisyen litar tertutup CCTV menunjukkan suspek melarikan diri dari tempat kejadian sambil memegang sekuntum bunga mawar berwarna merah beberapa saat sebelum bom meletup. Polis Turki kini menamakan warga Syria itu sebagai suspek yang didakwa telah dilatih menjadi pegawai risikan oleh Parti Pekerja Kurdistan PKK. Polis berkata ia telah menahan 47 suspek termasuk individu yang meletupkan bom tersebut. Kerajaan Indonesia menyediakan lebih 1,400 kenderaan elektrik untuk digunakan sepanjang sidang kemuncak negara-negara kumpulan 20 G20 yang berlangsung di Pulau Bali bermula hari ini dan esok. Daripada jumlah itu, sebanyak 962 unit terdiri daripada kereta elektrik, 454 motosikal elektrik dan 36 bas elektrik bagi mengangkut delegasi kumpulan media serta anggota keselamatan di lokasi utama G20. Wakil Kementerian Pengangkutan Indonesia, Adita Irawati berkata penggunaan kenderaan elektrik itu juga adalah sebagai simbolik kepada komitmen Jakarta ke arah peralihan tenaga boleh diperbaharui. Penggunaan kenderaan elektrik ketika persidangan itu dilihat sebagai langkah bagi memenuhi sasaran Indonesia untuk mencapai pelepasan karbon sifar menjelang 2060. Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 dijangka membantu menambah kerancakan kegiatan ekonomi pada suku terakhir tahun ini yang diunjurkan terus berkembang lebih 8% berbanding 14.2% pada suku ketiga. Penganalisis Ekonomi UniKL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hasmi Abdul Rashid berkata ia terutamanya dalam sektor pengangkutan, perhotelan serta makanan dan minuman. Ujarnya ini berdasarkan kepada trend berkempen dan orang ramai yang akan pulang ke kampung masing-masing untuk mengundi. Sementara itu, beliau berkata kadar dasar semalaman OPR sedikit sebanyak menjejaskan pemulihan ekonomi negara berikutan banyak perniagaan mahu mengurangkan risiko mengambil pinjaman bank untuk mengembangkan perniagaan masing-masing. Menurutnya, desas-desus kemelesetan ekonomi dunia juga menyebabkan syarikat multinasional antarabangsa sedikit berhati-hati mengembangkan operasi mereka.
Pasaran tawaran awam permulaan IPO Malaysia merekodkan prestasi memberangsangkan selepas mencapai peningkatan 102% modal kepada $681 juta AS atau 3.12 bilion ringgit bagi tahun 2022. Pengembangan berkenaan dipacu permintaan pelabur terhadap syarikat yang memiliki prestasi dan asas perniagaan kukuh. Jumlah penyeneraian di pasaran ACE tahun 2022 meningkat kepada 22 berbanding hanya 11 pada 2021. Ketua Penasihat Perkembangan Disruptif Deloitte Malaysia, Wong Kar Chun, dalam satu kenyataan memberitahu prestasi mantap sepanjang 2022 selain kenaikan kadar faedah dan ancaman kemelesetan menjadi bukti daya tahan pasaran modal Malaysia. Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa bertukar nama kepada Persatuan Bola Sepak Melaka MAFA berkuat kuasa serta-merta, manakala pasukan Melaka United MU pula kini dijenamakan semula menjadi Melaka FC. Presidennya Datuk Nor Azmi Ahmad berkata penukaran itu bertujuan mengembalikan semula kegemilangan bola sepak Melaka dengan mengguna kembali nama asal yang telah wujud sejak 1924. Menurutnya, perubahan itu diharap mampu membangkitkan semangat baharu kepada arena sukan bola sepak di negeri ini yang akan bersaing dalam Liga M3 musim depan. Mengulas lanjut, Nur Azmi berkata pihaknya telah membuat ketetapan dalam soal pengurusan dan akaun pasukan bagi memastikan masalah tunggakan gaji tidak berulang. Katanya satu akaun khas akan diwujudkan khusus untuk memastikan pembayaran gaji pemain berjalan lancar setiap bulan. Kejohanan terbuka Australia yang bakal membuka tirai hari ini bakal menjadi medan buat sandaran utama badminton negara Li Zijia menebus kembali kekecewaannya setelah dihampakan di jelajah Eropah bulan lalu. Zijia dinafikan kejayaan apabila tewas kepada pemain Cina Shi Yuqi dalam pentas final terbuka Denmark, disusuli tersingkir di pusingan pertama terbuka Perancis dan kemudian menarik diri dari kejohanan terbuka Hailo Jerman. Kini jago Asia itu kembali semula dan diletakkan pilihan pertama kejohanan setelah ketiadaan juara sukan Olimpik Viktor Axelsen serta beberapa lagi pemain yang turut menarik diri. Zijia perlu sekurang-kurangnya mara sehingga ke separuh akhir dalam usaha untuk menaikkan mata ranking jelajah dunianya ke dalam kelompok 8 terbaik bagi merebut tiket terakhir ke saingan akhir jelajah dunia yang dijadualkan berlangsung di Guangzhou, China pada 14 hingga 18 Disember depan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 16 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.